Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman wahdini bis salihin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil 'azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, uh, firman Allah yang saya bacakan tadi bermaksud perumpamaan orang yang manfaatkan hartanya pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh daripadanya 7 tangkai dan pada setiap tangkai tumbuh 100 biji benih. Dan Allah melipat gandakan lagi bagi mereka yang dikehendaki, dan Allah itu Maha Luas lagi Maha mengetahui. Dan hadirin dan hadirat sekalian, apa sahaja yang kita kongsikan dalam kehidupan kita, khususnya dalam bidang ilmu dan seumpamanya, adalah ibarat harta kepada kita. Dan insya-Allah ini juga adalah satu perkongsian untuk manusia, dan insya-Allah akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia Datuk Dr. Amin bin Senin, pengasas CDL Hands-on Online Session, yang berusia Dr. Ehsan Ismail, penyelaras CDL Hands-on Online Session PGB, barisan sahabat, pengetua, pembentang dan juga moderator, dan seterusnya kepada sahabat pengetua kita pada petang ini yang akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, buah kuih ini berbunga lagi, dikupas, diperam bersama cuka. CDCDL online kembali lagi bersama dalam siri ke-22. InsyaAllah bersama-sama kita pada petang ini selama lebih kurang insyaAllah 1 jam setengah, tuan-tuan dan puan-puan, adalah seorang lagi pengetua yang tidak kurang hebatnya dalam pengurusan sekolah, yang akan berkongsi amalan terbaik dan pengalaman beliau mengurus dan mengendalikan sekolah. So untuk itu saya perkenalkan terlebih dahulu Puan Sharifah Nur Arinawati binti Long Ibrahim. Selamat datang Puan Sharifah ke siri CDL online kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Sharifah. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita pada petang ini akan bersama-sama dengan Puan Sharifah Nur Arinawati pada petang ini dengan tajuk perkongsian amalan terbaik beliau pada petang ini, iaitu Mega Menjulang Kilauan Semenza. Apa itu Mega, apa itu menjulang kilauan untuk sekolah menengah Zainab ini, maka nanti kita akan dengar kupasan dan perkongsian daripada beliau lah. Jadi sebelum saya menyerahkan acara kita pada petang ini, perkongsian kita pada petang ini, saya elok rasanya saya perkenalkan dahulu pembentang kita pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah pada petang ini kita akan dikongsikan pengalaman dan perkongsian amalan terbaik daripada Puan Sharifah Nur Arinawati binti Long Ibrahim, pengetua SMK Zainab, Kota Baru, Kelantan. Kalau melihat kepada senarai pencapaian ini, tidak asing lagi lah, beliau telah berkhidmat di beberapa buah sekolah, memulakan perkhidmatannya pada tahun 1991 dan telah bertugas sebagai pengetua di 3 buah sekolah: SMK Panji Kota Baru Kelantan, Panji Kota Baru sebagai pengetua, kemudian SMK Cabang 4 Tumpat Kelantan, dan kemudian ke SMK Zainab Kota Baru Kelantan. Betul Puan Sharifah ya? Tidak tersilap. Betul Ustaz, betul. Dan telah menerima anugerah perkhidmatan pada tahun 2006, 2012, dan sempat berpendidikan ijazah sarjana di Universiti Teknologi Malaysia
bidang pengurusan pada tahun 2004 dan option geografi dan pendidikan jasmani kesihatan. So berdasarkan resume beliau ni banyaklah perkongsian dan juga pengalaman yang telah beliau curahkan di sekolah-sekolah ini dan beberapa jawatan lain yang saya rasa tak perlu saya perpanjangkan lagi lah pada petang ini. Dan kita yakin dan percaya insya-Allah bahan yang akan dikongsikan kepada kita insya-Allah dapat dimanfaatkan kepada untuk kita semua. So projek Mega ni kalau saya melihat kepada sinopsis secara ringkas lah yang disediakan di sini, projek Mega SPM tahun 2023 SMK Zainab dirancang bagi meningkatkan kecemerlangan akademik akademik murid. Mega ni difahamkan adalah merupakan akronim bagi menjulang gemilang akademik. So macam mana, apa rahsianya, apa protokol uraikan sebentar lagi. So saya rasa saya tidak berhasrat untuk memanjangkan lagi bicara dalam intro ini. Saya rasa lebih baik saya terus serahkan mic ini kepada yang berusaha, yang berbahagia, Puan Syarifah Nur Arinawati binti Long Ibrahim, Pengetua SMK Zainab Kota Baru Kelantan, untuk meneruskan bicara dengan tajuk beliau Mega Menjulang Kilauan Semenza. So untuk makluman hadirin juga insya-Allah mohon amati pembentangan ini, perkongsian ini, dan mungkin boleh di akhir sesi nanti sekitar setengah jam terakhir sesi kita nanti, kita akan buka sesi soal jawab lah untuk kita dapatkan info lanjut hasil daripada penerangan dia nanti. So untuk itu saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Puan Syarifah Nur Arinawati binti Long Ibrahim untuk meneruskan pembentangan amalan terbaik beliau. Dipersilakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator Ustaz Wajah Bududin bin Muhammadin selaku sahabat saya. Yang berusaha Dr. Amin Senin selaku pengelola CDL kita. Yang berusaha Dr. Ihsan Ismail yang selalu kontak saya. Barisan pengetua-pengetua cemerlang yang berada di sini, barisan guru-guru besar dan seterusnya semua rakan-rakan pensyarah IAB. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam anak ABC. Syukur saya kepada Allah SWT kerana saya telah diberi peluang untuk berkongsi di dalam program CDL kita, iaitu perkongsian amalan terbaik bagi pengetua-pengetua dan guru besar untuk dikongsi dan diguna pakai di sekolah-sekolah. Jadi insya-Allah dalam masa lebih kurang 1 jam setengah saya akan berkongsi satu pengalaman saya lah berada di SMK Zainab untuk macam mana untuk saya gerakkan unit kurikulum saya, barisan guru-guru SPN saya untuk melonjakkan kecemerlangan pencapaian SPN bagi 2023 di sini saya akan share lah slide saya ni. Okey. Nama program saya ni ialah Menjulang Kilauan Semenza, Mega akronim daripada menjulang gemilan akademik. Program ini merangkumi 4 fasa dengan matlamat mencapai grade purata sekolah 2.75. Gerak kerja kami adalah mengikut garis masa dan dilaksanakan berdasarkan data driven yang amat penting untuk kita sebagai pengetua, sebagai KPI kita, sejauh mana keberkesanan program kita. Sebagai peneraju sekolah, usaha menggerakkan warga sekolah, khususnya guru-guru tingkatan 5, PIBG dan murid-murid agar sederap selangkah dengan hala tujuan jelas yang sama. Oleh itu, saya mengharapkan projek Mega, iaitu Menjulang Kilauan Semenza, dapat dijadikan salah satu contoh usaha dalam mencapai kecemerlangan akademik dan kemenjadian murid-murid dalam SPN 2023, bukan sekadar untuk SMK Zainab, bahkan boleh dikongsi oleh sahabat-sahabat yang berada dalam platform Zoom kita pada hari ini, dan sekaligus sebagai penyumbang sedikit pahala saya untuk ke alam sana.
Jadi untuk pengetahuan rakan-rakan PGB, lah kawan-kawan, rakan-rakan pensyarah yang hebat semua saya rasa dalam ni. Pengalaman saya tahun ke-8 ya, sebagai pengetua, saya ni seorang pengetua cukup minat ya, kalau kita kata seorang pengetua instructional lah. Saya cukup berminat di dalam aktiviti ataupun apa-apa saja program yang boleh menjulan kemenjadian anak-anak dalam pencapaian kurikulum lah, terutamanya SPM. Jadi atas pengalaman saya sebagai pengetua hampir 8 tahun, tahun ini saya gerakkan ya program program Mega ini bermula dengan bulan Mac ya. Bermula bulan Mac apabila bermulanya sesi persekolahan 2324. Ini slide. Saya telah berbincang ya dengan rakan-rakan mentadbir, iaitu AJK Curriculum, Kecemerlangan SPM, iaitu apa sebenarnya projek, apa yang perlu kita laksanakan tahun ini. Jadi maka terhasillah projek Mega yang kita namakan projek menjulan gemilang akademik, yang kita fokuskan kepada 4, iaitu Mega A+, Mega A, Mega ABC dan Mega Lulus. Ya? Jadi berdasarkan intervensi kecemerlangan SPM 2023, apa sebenarnya cabaran yang dihadapi oleh SMK Zainab? Dia berdasarkan data TOV pencapaian anak-anak tingkatan 4 2022, maka apa yang perlu kita laksanakan ialah 4 intervensi. Yang pertama, kita mengurangkan peratus gagal kepada 0%. Yang kedua, menaikkan peratus pencapaian grade BC kepada 31.1%. Menaikkan peratus pencapaian grade A kepada 53.40%. Dan 4, menaikkan peratus pencapaian grade A plus kepada 15.5%. Jadi, rakan-rakan PGB dan semua yang berada dalam Zoom, dalam platform Zoom ini, saya akan berkongsi macam mana kemenjadian gerak kerja kami ini sehingga kita telah mencapai keputusan percubaan yang agak cemerlang. Jadi bermula di situ. Gerak kerja saya bermula pada Mac ya. Jadi ini fasa ya, gerak kerja saya garis masa ya. Bermula fasa 1, iaitu bermula Mac 2023 sehingga Mei ya, 2023. Berdasarkan TOV anak-anak tingkatan 4, maknanya calon SPM 2023 ni, kita mengenal pasti dulu murid-murid yang gagal melebihi 4G ya. Jadi kita kena pastikan peringkat mula-mula ni, kita kena pastikan tiada lagi murid yang mendapat grade G dalam subjek teras, terutamanya sejarah dan pendidikan Islam ya. Jadi untuk pengetahuan rakan-rakan PGB dan semua ya, semua yang berada dalam Zoom platform ni, walaupun SMK Zainab adalah sekolah seliaan, sekolah sekolah khas lah, sekolah yang terpaksa melalui saringan-saringan tertentu untuk masuk ke sekolah kami, tapi masih ada lagi ya anak-anak kita yang tidak berada di KPI sepatutnya. Tetapi itu kami menganggap sebagai satu cabaran kepada kami lah. Jadi alhamdulillah kita telah melepasi ya fasa pertama dengan kita mendapat keputusan peperiksaan awal tahun kepada 4.33 ya. Seterusnya kita bergerak kepada fasa kedua ya, yang kita panggil Mega ABC. Jadi di sini kita fokus, sudah tidak ada lagi pelajar yang gagal, tapi kita memastikan lebih banyak gerakan grade dari D dan E kepada grade ABC yang diperolehi oleh pelajar terutama dalam subjek dominan ya, seperti matematik, sejarah, bahasa Inggeris dan pendidikan Islam. Alhamdulillah ya, kita sekali lagi berjaya. Daripada 4.33 kita telah bergerak kepada pencapaian grade purata 4.3 ya. 4.3 lah. Okey. Bermula September, itu bermulanya trial lah ya. Kita panggil program Mega A ya. Di mana pada tahap ini kita memperkasakan ya, pencapaian grade A dalam semua subjek ya, dan mengurangkan pelajar yang mendapat grade B dan C melalui penggayaan dan pemulihan. Di samping itu kita sisipkan dengan beberapa program untuk memulihkan semangat anak-anak kita melalui program pengukuhan jati diri dan beberapa kan motivasi ya.
Dan ini terhasil apabila uh, pencapaian kami mendapat keputusan cukup memberasakan untuk percubaan, iaitu 3.9 ya. Jadi sebagaimana janji saya dengan Dr. Ehsan lah. Terima kasih kepada Dr. Ehsan yang beberapa kali menghubungi saya untuk present. Saya kata, doktor, saya nak tengok result trial saya dulu. Biar saya nak buktikan. Bila berjaya trial, baru saya nak present. Jadi saya dah tepati janji saya ni, doktor. Saya dah agak berjaya lah. Walaupun target kita 3.5 untuk trial, kita capai 3.9. Maksudnya untuk kita berada dalam lingkungan 3 lah. Berbanding tahun lepas, kita masih berada 4.32 untuk pencapaian trial. Jadi satu peningkatan yang cukup ketara dalam pencapaian trial. Dan untuk yang terakhir ni, kita panggil program Mega A+. Jadi bila kita sudah capai untuk trial, kita fokus sekarang. Ada berapa subjek dan berapa pelajar untuk kita polish menjadi pencapaian straight A+ yang kita panggil program Mega A+. Ya? Jadi antara program yang kita buat ni ialah kelas gempur kilauan, ya? Kelas sisipan SPM. Maknanya program ni kita fokus pada subjek-subjek kritikal seperti matematik tambahan, ya? Kimia, fizik untuk sekolah kami lah. Melalui penggayaan dan juga perbanyakkan soalan-soalan kebat untuk bagi sekolah-sekolah di seluruh Malaysia, ya. Jadi ini lebih berfokus. Kita tengok potensial pelajar mana yang berpotensi untuk A+ ataupun semua A+, kita akan fokus. Jadi di sini saya nak kongsi lah berdasarkan garis masa ni apa program yang terperinci yang telah kita buat, ya. Jadi antara program yang telah kita buat untuk Mac hingga Mei tu, kita panggil program Super 30 dan Infinite 30. Dan saya nak kongsi ni program ni yang memberi impak yang cukup besar kepada kami. Apa dia program Super 30 ni? Ialah program kita pilih pelajar kita yang terbaik 30 orang daripada pencapaian peperiksaan akhir tahun ataupun TOV tingkatan 4 yang kita panggil Super 30. Dan saya juga nak berkongsi kenapa saya namakan Super 30. Kenapa tidak nama lain? Kenapa kita pilih Super 30, ya? Jadi saya cadangkanlah kepada rakan-rakan pengetua ataupun rakan-rakan PGB dalam ni. Tontonlah sebuah filem Hindustan, iaitu Super 30. Ustaz Wan dah tengok dah, Ustaz Wan? Ustaz Wan kena tayang kat pelajar. Bagaimana seorang genius matematik di India, ya? Berdasarkan kisah benar, ya. Bagaimana seorang genius matematik mendidik 30 orang pelajar di India yang miskin, yang tidak ada background pandai matematik. Dia asuh, dia didik sehinggalah mereka tu berjaya menjadi memasuki tak silap saya satu college di Manipal tu, International FFT tu. Maknanya pelajar-pelajar yang sebuah kolej yang cukup berprestij. Jadi lepas ini kena tengok filem Destan pula, Puan, ya. Saya dah tayang kepada pelajar. Kita tengok tu macam mana pelajar yang miskin, pelajar yang latar belakang cukup tidak ada latar belakang cukup hebat, tapi dengan asuhan seorang pakai jenis matematik ni, mereka berjaya. Dan 30 orang. Macam mana dia apply? Ini saya bersama pelajar, saya tengok filem ni. Macam mana daripada pendekatan guru mereka tu, Mr. Anand tu, dia apply balik apa yang dia cikgu dia ajar tu, Sir Anand ajar tu, untuk dia melawan dalam tu macam antagonis lah dalam filem tu. Biasalah filem Hindustan lah. Dia apply balik ilmu fizik yang diajar oleh Sir Anand tu untuk dia macam melawan balik penjahat dalam filem tu. Jadi berjaya. Dan saya cerita kat parent, saya buat perjumpaan dengan parent, kenapa saya pilih pelajar nama Super 30 supaya memberi semangat. Dan pelajar Super 30 ni saya bawa ke Singapura, memberi satu motivation kepada mereka bahawa mereka ni ialah pelajar terpilih yang patut diraikan, patut direcognize kejayaan kehebatan mereka. Dan alhamdulillah, ya, program kami itu telah berjaya dan mendapat sokongan daripada ibu bapa lah. Dan
saya ringkaskan balik, saya teruskan balik daripada Super 30 ini. Kita dalam program Super 30 ini kita ada program Blue Five. Program Blue Five ini ialah pelajar yang semakin banyak mereka mendapat, mereka kumpul Blue Five ini, maknanya semakin banyak mereka mendapat memperolehi A dalam subjek. Bermakna kalau mereka mendapat 10 subjek, maknanya kalau mereka sekarang baru ada 4A dalam pencapaian TOV, mereka mesti menghasilkan lagi 6 file biru, ya, blue, untuk memastikan mereka ni mendapat semua A. Sebab seperti ini kita punya target mesti dapat semua A, paling kurang. Dan mungkin ada dalam, saya ada target dalam 3-4 orang akan dapat straight A+. Itu kita namakan program Blue Five. Dalam Super 30 itu ada program Blue Five. Dan Blue Five inilah yang menjadi satu impact pada result kejadian kita dalam peperiksaan trial baru inilah. Di mana Blue Five ni kita tidak mengambil masa pelajar di luar waktu sekolah, tapi kita beri nama-nama Super 30 kepada guru kelas atau guru subjek. Bermakna di dalam kelas tu mereka sudah approach pelajar ni ialah pelajar yang bakal mendapat straight A. Jadi pendekatan, ya, soalan yang diberi adalah menjurus kepada pelajar untuk mendapat A atau straight A dalam subjek tersebut. Jadi mereka ni berlumba-lumba untuk membuat koleksi Blue Five lah. Pada hari Khamis, kumpulan ini akan menghantar kepada guru-guru, ya, diketuai oleh penolong kanan pentadbiran saya, untuk memastikan bahawa kerja buat mereka tu berada dalam file biru tersebut. Jadi sebab itulah kita telah daripada Super 30 tu, tak apa saya cerita awal-awal, bagi semangat sikit, kita telah berjaya menjadi Super 40. Nanti ending slide saya cerita kesan daripada program Super 30 dan Blue Five. Jadi sebagaimana saya nyatakan tadi, walaupun kita ni sekolah rancangan khas, sekolah seliaan negeri, masih ada pelajar-pelajar yang kita masih tidak mencapai KPI kita, ya. Di mana kita panggil program Infinity. Maknanya pelajar yang berada ranking 30 ke bawah. Yang kita panggil Infinity maksudnya mereka kena bekerja tanpa had untuk mereka bukan lagi berada dalam kumpulan Infinity. Jadi mereka ni, kalau Blue Five tadi, mereka belum berlumba untuk buat collection Blue Five. Tapi untuk program Infinity ni, mereka kena kurangkan red file mereka. Bermaknanya, kalau TOV saya, calon SPN tahun ni, pada permulaan kita ada calon yang mendapat 7 gagal. Bermakna ada 7 file merah lah. Jadi bila perjumpaan dengan parent, ya, perjumpaan dengan pelajar, saya nyatakan, kena kurangkan file merah. Jadi mereka belum berlumba untuk kurangkan file merah. Jadi mereka ni juga kita kongsikan kepada guru kelas dan guru subjek, mana pendekatan mereka tu kita fokus kepada untuk lulus saja pada permulaan. Dan alhamdulillah juga berjaya. Dan keadaannya sama, setiap Khamis mereka akan hantar file mereka untuk disemak. Adakah kerja buat mereka tu telah mencapai KPI yang telah ditetapkan oleh guru subjek masing-masing. Jadi alhamdulillah daripada pencapaian daripada 7 gagal, ya, kita boleh kurangkan kepada hanya 4 gagal sekarang yang paling worst, ya. Satu program yang cukup berjaya dan saya rasa memang boleh dilaksanakan, ya. Okey, jadi antara bila sudah maknanya saya cerita macam mana saya wujudkan program Super 30 dan Infinite 30 ni, ialah untuk kita berfokus. Yang saya kait tadi dalam sinopsis saya tadi, data driven. Kita kumpul berapa jumlah pelajar yang sepatutnya dapat target straight A dan berapa pelajar yang perlu diberi perhatian khusus supaya grade gagal ataupun pelajar yang tidak dapat menguasai subjek-subjek itu dapat dikurangkan sehingga 0%. Jadi setelah kita melalui fasa pertama, kita gerakkan lagi program Mega ABC itu. Tadi saya jelaskan antara program saya nyatakanlah kita panggil Jurnal Kilauan, ya. Jurnal Kilauan ni antara program yang menjadi signature SMK Zainab lah. Di mana setiap kali postmortem, guru-guru mesti membuat satu Jurnal Kilauan yang memaparkan secara terperinci pencapaian murid-murid mereka melalui nama, markah dan apa action yang perlu mereka laksanakan. Dan alhamdulillah sudah menjadi budaya di SMK Zainab
bila kita buat postmortem, cikgu lengkap dengan jurnal kilauan yang boleh dijadikan satu KPI lah. Kan? Dan kita juga buat program motivasi yang saya rasa program ni biasa yang buat. Maknanya macam saya katakan tadi, kita selitkan. Dan program kasih bonda ni maknanya saya sendiri akan turun kelas ke kelas, berbincang bersama murid-murid, tengok pencapaian mereka ya. Kita juga buat ya, Jumaat Sabtu. Maknanya kita tak ada rest. Anak-anak Z ni tak ada rest. Jumaat Sabtu ni kita buat program kepada murid-murid yang masih belum menguasai, kita panggil bengkel ya. Dan fokus kepada subjek-subjek sains tulis lah. Dan kita juga buat Ken Kilauan Bitara ya. Terdapat sekarang kita sudah buat 3 camp. Ya, maknanya bulan Jun hingga Ogos kita buat 1 camp fasa 1. Dan bagi saya bengkel teknik menjawab SPM tu semua orang buat. Dan kita juga ada program Elit Asrama di mana pelajar-pelajar terpilih akan diberikan 1 bilik khusus ya. Bilik berekon untuk dia belajar bersama-sama dengan rakan-rakan yang sama-sama elit. Dan kami juga membuat DP 3 dimensi, dialog prestasi 3 dimensi, terutamanya subjek kritikal seperti matematik tambahan dan matematik yang melibatkan pentadbir, guru subjek dan murid-murid tersebut. Alhamdulillah cukup berkesan. Apabila secara face to face, murid-murid bercerita kepada pentadbir, kepada guru kelas apa yang mereka hendaki. Dan kami telah berjaya dalam satu dialog prestasi, dialog 3 dimensi ini untuk subjek matematik lah. Dan setelah pencapaian kita yang nampak berdasarkan untuk PKBS peperiksaan pertengahan tahun, sebagaimana saya nyatakan tadi, 4.03, kita bergerak untuk persediaan percubaan. Kita buat sekali lagi Ken Kilauan Bitara siri 2 dan 3. Program motivasi mega, konsultasi ibu bapa, kelas tebet, klinik jus. Saya tak nak cerita. Yang program yang biasa saya nak cerita. Saya rasa yang semua tu kita dah buat ya. Okey. Jadi ini saya terangkan balik tadi kenapa kita berjaya setakat ni. Ini saya lebih satu perkongsian apa yang dimasukkan dengan Super 30 dan apa yang Infinite 30 ya. Jadi Super 30 tadi iaitu pelajar target straight A yang menduduki pencapaian 30 ke atas dalam TOV dan menunjukkan prestasi dan kesungguhan untuk belajar dan mencapai A dalam semua subjek. Yang kita adakan cuti Deva Bali baru ni. Cuaca kat Kelantan ni sekarang tak berapa baik lah. Boleh dengar Ustaz? Ya. Saya sambung. Boleh teruskan. Dengar suara. Boleh teruskan. Okey, nampak Ustaz? Boleh kan? Okey, dia dah start. Iya betul. Sudah. Baru nampak. Okey. Boleh saya sambung Ustaz? Boleh saya sambung ya. Teruskan. Okey, ini gambar-gambar yang kita buat program lah. Tak ada apalah saya rasa. Cuma ini sebagai bahan bukti lah. Dan kita kena ingat sebagai pengetua ni kita kena berada di depan. Dalam program kurikulum kita mesti berada di depan. Ya. Ni tengok ni. Saya ni, gambar saya bukan main lagi masa postmortem ni. Ini perjumpaan saya dengan pelajar target straight A lah ni. Macam mana saya beri semangat pada mereka untuk capai straight A ya. Okay. Jadi di sini saya nak kongsilah macam mana apa yang program kita telah buat di sini ya. Kita panggil geras pencuran ITR kita ni. Jadi target kita di sini 2.75. Sekarang kita sudah capai di sini ya. Jadi insya-Allah apa yang kita telah buat tu sudah nampak ya. Semakin menurun ni bermakna penurunan grade purata. Maknanya kerja buat kita sudah on track lah, sudah berada di momentum yang betul ya. Okey. Jadi saya nak buat perbandingan lah. Mana ini tahun terbaik kita mencapai grade pencapaian GPS. Saya datang ke sini pada tahun 2021 dan bermulanya KSSM daripada 4.2 turun sikit tahun lepas 4.74 dan sekarang naik pula. Alhamdulillah ya. Jadi insya-Allah untuk kita mencapai target 2.9 bagi saya insya-Allah akan dicapai ya. Okey. Amin. Jadi saya ni jenis data driven ya.
Saya memang mengkaji data. Jadi saya nak tunjuk macam mana saya kata gerak kerja kami ni, kami semua telah mencapai kejayaan apabila bermula TOV kita lah. Bermula TOV pencapaian peratus A kita mencapai 29.24%. Tapi untuk percubaan sekarang kita sudah mencapai 36.72%. Dan insya-Allah untuk ITR kita atau SPM kita KPI kita ialah 53.4%. Begitu juga dengan pencapaian gagal kita ya. Untuk TOV kita jumlah yang gagal ya sebanyak 23.9%. Ya. Sorry. Okey. Tetapi bila percubaan sebenar, peperiksaan percubaan kita ni, kita tengok ya. Sorry. Tadi saya confuse data. Okey. Untuk grade A TOV kita dapat hanya 29.24%. Setiap kali peperiksaan kita meningkat sehinggalah terakhir bawah ni kita sudah capai 45.84%. Jadi untuk mencapai target kita iaitu jumlah A sebanyak 53.4% bagi saya tidak begitu sukar. Ya, InsyaAllah kita akan capai. Dan saya juga akan memberi perkongsian tentang pencapaian gagal. Ya. Untuk TOV kita capai gagal, hasil gagal kita ni 23.9. Ya. Alhamdulillah, untuk trial ni kita hanya 12.4%. Ini kila subjek kita lah. MX sebanyak 74% atau 76 orang gagal dan matematik 33% gagal. Bagaimanapun berdasarkan markah yang saya tengok sendiri, insya-Allah untuk ITR kita sudah tidak ada gagal. Kerana untuk subjek matematik tu yang gagal sekarang tu markah lebih pada 30. Jadi insya-Allah target saya atau target kami untuk zero gagal akan tercapai ya. Jadi inilah yang saya katakan data driven ya. Bila kita membuat postmortem, kita membuat analisis kita kena berpandukan data ya. Okey. Di sini ni. Ini boleh ambil ni. Macam mana saya gerakkan ya. Kita buat portion ya. Portion grade. Kita tengok ya. Ini portion grade kami berdasarkan TOV kita. Ya, kita tengok merah tu besar ni. 23%. Dan A 29%. Diikuti dengan B lah 16 ya, C 14, D. Semakin kita menempuh ya. Semakin kita buat peperiksaan, jumlah A sudah meningkat kepada 39% ya. Daripada 29 kepada 39. Saya akan fokus dengan gagal je lah. Gagal daripada 23 telah kita kurangkan kepada 17%. Ini peperiksaan awal tahun pada bulan 4 ke bulan 5. Ingat ada saya ya. Okey. Dan bila peperiksaan pertengahan tahun ya. Sorry. Okay. Sekali lagi kita meningkat dari segi pencapaian grade A ya, iaitu kepada 44.62% dan kita boleh kurangkan gagal kita kepada 14.1% ya. Okey. Dan inilah yang saya nak tunjuk. Yang saya janji dengan Dr. Ehsan, dengan Ustaz Wan, saya kata lepas trial saya nak tunjuk. Dan inilah pencapaian kami sekarang. Ya. Iaitu jumlah A kepada sudah dapat 45% bermakna portion kita ni. Maknanya A paling besar 45%. 45.84%. Dan G sudah kita kurangkan kepada 12.44%. Jadi kerja buat kami sekarang untuk C dan B ni kita akan lonjak kepada A. Dan insya-Allah yang G ni kita lonjak paling rendah pun ialah D. Dan insya-Allah kita akan capai sebagaimana target kita iaitu 2.75% dengan pencapaian grade A sebanyak 53.41% dan zero gagal. InsyaAllah kami akan laksanakan dan akan kami lakukan untuk mencapai target kami semua. Jadi di sini juga saya nak tunjuk, share analisis trend pencapaian pelajar cemerlang. Ya. Jadi alhamdulillah yang saya kata tadi
Saya kata tadi kita buat Super 30 kan. Tapi bukan jadi Super 30, sudah jadi Super 40. Kenapa saya kata Super 40? Kerana pencapaian anak-anak saya daripada 6A dan hingga straight A sudah mencecah 40 orang. Yang kita target pada mulanya hanya 30 orang. Ya. Jadi insyaAllah ya. Yang 40 orang ni kita akan lonjakkan untuk mengisi ruangan-ruangan 8A ke atas ni. Ya. Ya, kalau kita tengok ni kita masih 0 untuk 10A, hanya satu orang 9A, 8 orang 8A 6 orang, 7A 15 orang dan 18 orang untuk 9A. Jadi 40 orang ni kami target sekurang-kurangnya 20 orang straight A dan tidak kurang 3 orang straight A plus. InsyaAllah. Ya. Dan berdasarkan markah mereka yang kita buat secara terperinci, ada beberapa orang pelajar tu untuk mendapat A itu hanya 5 markah, ada 4 markah. Jadi gerak kerja kita sekarang untuk mencapai KPI yang mereka masih lagi lompang. Ya. Jadi saya nak share juga untuk grade A ni secara jelas ya. Maknanya insyaAllah yang 40 orang ni kita gerakkan lah untuk mendapat 9A dapat A. Yang 81 ni kami akan gerakkan ke arah sini. Dan insyaAllah ini ianya akan menjadi kenyataan lah. Ya, tidak mustahil. Ini yang saya katakan tadi lah. Pada awalnya kita ada 7 gagal. Ya, belajar. Dan kita kurangkan sehingga tak nampak sini lah. Macam mana Syah? Dia nak nampak di... Nampak ya? Oh tak nampak ya? Saya... Kejap. Okey. Nampak dah? Maknanya untuk trial tu, kita hanya pelajar yang... Okey, yang ada 5G seorang ya. Bermakna 1G 79 tu ialah pada MX lah. Dan ada beberapa orang untuk kimia dan matematik. Jadi insyaAllah. Yang 79 orang tu kita akan kurangkan menjadi 0 sebagaimana target kita lah. Ya. Ini ya kita buat adalah masa program dengan parent baru ni. Kita buat bukan ini bukan program parent, kita buat satu recognize appreciation kepada student. Ada satu majlis assembly kita raikan lah, kita bagi anugerah pelajar-pelajar yang mendapat pencapaian terbaik untuk peperiksaan percubaan ya. Okey. Dan ini nama-nama pelajar saya lah, seramai 40 orang yang telah mencapai kecemerlangan ini, pelajar yang mendapat 9A dan daripada mereka ni lah insyaAllah kita akan lahirkan pelajar straight A plus dan straight A. Dan kepada mereka ni saya telah buat perjumpaan, saya kata bonda tak nak straight A dah, awak inilah kualiti pelajar untuk straight A plus. InsyaAllah tahun ni akan jadi kenyataan lah ya. Okay, ini saya bagi contoh lah kenapa saya kata pelajar ni mampu untuk straight A plus ya. Slip mereka. Dan bila saya ke sini ini antara nak kata jasa tak lah, kerja buat saya lah. Saya datang ke sini, saya minta SU peperiksaan, pentadbir saya menyediakan satu slip yang menunjukkan movement anak-anak kita dalam setiap kali peperiksaan. Jadi terhasillah slip peperiksaan begini yang bergambar ya. Di mana kita boleh lihat pencapaian anak-anak kita bermula daripada TOV sehinggalah sekarang. Dan kalau kita tengok untuk pelajar terbaik saya ni hanya beberapa subjek je. Kalau MX ni dia dah 75 tak? Kalau cikgu MX saya kata 75 tu A plus dah tu kan. Jadi insyaAllah. Pelajar Nur Alia Natasha ni adalah permata kami yang kita akan garap untuk mencapai pelajar mendapat keputusan straight A plus ya. InsyaAllah. Maknanya sekarang markah dia hanya 75. 75 untuk MX ya. Benda yang kalau kita bercakap bahasa mudah confirm dah A plus budak ni. Okay. Ini pelajar terbaik untuk kemanusiaan yang kita target jadi straight A plus juga. Yang perlu kita tekankan hanya kepada bahasa Inggeris. Sudah ni, sorry. Kepada matematik, B plus. Kalau ikut cikgu dia boleh A, tapi nak A plus tu kena kerja lebih sikit. InsyaAllah kita akan berikan soalan-soalan kebat sebanyak mungkin untuk level mereka ni. Soalan-soalan yang mempunyai aras tinggi maknanya bila dalam dewan peperiksaan mereka dapat menguasai soalan tersebut sehingga mendapat keputusan A plus lah. Okay.
Ini pelajar-pelajar target gambar yang sama tadi. Ini pelajar-pelajar saya yang mendapat uh, sorry, yang mendapat 7A ya. Yang mendapat 7A. Pelajar 7A ialah seramai 15 orang. Jadi kebanyakan mereka ni tak capai A ni ialah subjek sains tulis lah. Sama ada MX, kimia, fizik. Bio alhamdulillah. Bio kita mendapat ranking pertama ya. Di Kelantan saya rasa. Tak ada isu. Sekolah kami ni bio alhamdulillah. Saya tunjuk lagi. Ini pelajar-pelajar saya yang mendapat 7A ni. Dan ini pelajar-pelajar yang mendapat 6A. Yang gagal-gagal satu tu MX lah tu. Yang E tu MX lah tu. Jadi insyaAllah kita ada guru MX yang cukup hebat yang berjanji buat baik dengan saya untuk pastikan ya target ataupun ikhtiar kita menjadi kenyataan ya insyaAllah. Dan ini program-program yang telah dilaksanakan. Saya rasa tak ada apa ni program ni boleh buat semua dah. Dan ini yang akan kita laksanakan. Cuma saya nak kongsi, mesti audience ditanya, kenapa lah ZS suka guna kilauan? Okay. Bila saya datang ke sini, tagline kami, sekolah kami ialah sentiasa mengungguli kilauan zaman. Ya? Pengalaman saya di 2 buah sekolah sebelum ni, bila saya pergi sekolah tu saya akan buat tagline. Tapi bila saya datang di ZS ni, saya tak perlu buat tagline. Sudah ada tagline cukup hebat, cuma kita bugarkan balik, kita polishkan tagline kita. Dalam semua program, semua apa-apa yang berkaitan dengan kurikulum, kita letakkan kilauan. Jadi antara tagline kurikulum kita ialah kurikulum menjulang kilauan sebesar. Bermakna, bila kita hebat, kilauan kita tu akan dijulang. Saya pernah kata pada cikgu saya, biar orang lalu depan ZN ni, tutup mata sebab terlalu bersinar-sinar ZN kehebatan dia. InsyaAllah akan jadi kenyataan. Untuk pengetahuan rakan-rakan, kami dah capai untuk STPN. Ada berkilau sebab kita tahun lepas kita dah dapat pelajar terbaik Malaysia untuk STPN. Saya kata tahun ni SPN pula. Biar berkilau SPN pula. STPN kita telah bukti ya. Jadi saya itu sajalah perkongsian saya yang saya rasa biasa-biasa aja. Tapi apa yang saya begitu eager kerana kerja buat kita tu telah menampakkan hasil. Itu saja daripada saya. Segala kekurangan tu daripada saya, segala kelebihan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua kerja buat tu adalah guru-guru saya. Bukan saya ya. Cuma saya ni sebagai pengetua penggerak yang lontar idea, dan yang gerakkan adalah guru-guru saya yang cukup committed ya, yang cukup bersemangat ya. Bila kita tengok result kita ni, ramai lagi bersemangat ya. Jadi semoga kerja buat guru-guru saya, pentadbir saya tahun ni akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tahun 2023 adalah tahun paling cemerlang bagi SMK Zainab dalam keputusan SPN. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Puan Sharifah Nur Arinawati bintu Nur Ibrahim atas perkongsian tadi. So perkongsian yang saya rasa cukup menarik lah. Sepanjang perkongsian tadi yang saya catatkan di sini, satu kata kuncinya data driven. So bagi saya memang saya setujulah. Saya setuju ya bahawa data driven ni memang suatu senjata yang amat penting lah untuk pentadbir, untuk memastikan peningkatan pencapaian akademik masing-masing. Kerana tanpa data driven ini memang kita sukarlah untuk kita membuat analisis sejauh mana pencapaian kita sekarang dan apa yang nak kita capai. So kalau lihat kepada pembentangan tadi, mana kita lihat satu persatu. Maknanya untuk kita mengangkat kecemerlangan sesuatu akademik itu, pencapaian GPS itu bukan hanya dilihat dari satu aspek saja. Bukan sekadar kita nak mengangkat mereka yang gagal itu pergi lulus, tapi sebenarnya juga nak mengangkat kelompok-kelompok pelajar yang pertengahan itu untuk pergi kepada tahap kecemerlangan sebagai yang telah diuraikan oleh Puan Sharifah sebentar tadi. So kita menunggu soalan. Kalau sekiranya ada pertanyaan, kita buka talian kepada sahabat-sahabat kalau ada nak kongsikan soalan-soalan di sini dalam skrin, dalam chat itu kalau ada.
ataupun urus dia boleh kongsikan kalau saya tak ternampak di sini. Minta urus dia kongsikan kalau sekiranya ada soalan ada secara online untuk saya bacakan bagi beri penjelasan selanjutnya oleh pembentang kita pada petang. So sementara menunggu soalan-soalan daripada sahabat-sahabat pengetua dan kursa gitu. Mungkin saya nak mungkin bertanya jugalah tentang beberapa isu berkaitan dengan kerana sikap pelajar kita ni kan kadang-kadang Puan Sharifah ya masih Ya, masih ya, on saya tu masih di Puan sini. Sharifah. Ya, masih di sini ya. Okey. Uh, uh, Contohnya kadang-kadang kita menghadapi pelajar yang tidak serius tu dalam ujian, sama ada di peringkat OT OT1, OT2 tu kan. Kadang-kadang UP1, UP2 kan, sampai pertengahan penggal, tengah tahun. Hatta kadang-kadang setengah pelajar sampai ke peringkat percubaan pun masih tidak menunjukkan keseriusan. So bila kita tanya pelajar-pelajar ni, mengapa masih ada gagal juga lagi, dia kata, InsyaAllah Ustaz, tengok contoh abang kita dulu kan, tahun lepas 10 orang gagal sejarah tapi akhirnya 0.86 juga kita dapat GPMB dia kata. Jadi pelajar yang tidak menunjukkan keseriusannya tu, so mungkin ada rahsia ataupun pendekatan-pendekatan tertentu yang mungkin boleh kongsikan bersama lah bagi menghadapi pelajar-pelajar supaya Mungkinlah saya sekarang bila di SMK Zainab ni semua pelajar perempuan Ustaz. Memang dia ya. serius. Tetapi pelajar perempuan ni dia ada juga kekangan dia. Isunya mereka mudah give up. Itu isu saya. Dia memang dia Ya, ya. fokus, tapi bila sampai satu peringkat mereka mudah give up. Jadi memang ada yang bersikap demikian. Biasanya kita serah pada guru subjek itu. Tapi sekiranya tidak boleh diselesaikan, kita ambil nama tu, kita serah pada kaunselor lah. Ya. Maknanya, tapi saya di sekolah saya ni dia tidak ada isu yang serius macam ni, Ustaz. Maknanya pelajar-pelajar ni biasanya momentum dia tu belajar tu memang cukup hebat lah. Jadi alhamdulillah lah saya ditempatkan di sekolah ni. Isu pelajar yang masalah ni agak kurang lah. Yalah. Itulah kadang-kadang kita pun susah juga untuk membuat data yang tepat tu bila kita tengok pencapaian, kita tengok nampak pun pelajar tu kadang-kadang dia berpotensi untuk dia, sebab tu bila tengok pada exam dia, bila kita tanya ni macam mana boleh dapat markah sebahagian ni, lepas tu dia pun dengan selambanya dia kata memang saya tak sedia Ustaz, saya memang tak berapa baca, dia kata, tapi insyaAllah Ustaz saya boleh. Jadi itulah di antara mungkin di antara kekangan kita lah Cabaran-cabaran untuk kita penyediaan lah. data yang tepat. Macam-macam Ya, ya. Sekolah Ustaz ni pelajar lelaki ke pelajar perempuan yang lebih ramai? Kita Ataupun campur. memang Sekolah balance? kita campur. Campur. Lelaki hampir sama ramai lah. So, Biasalah pelajar lelaki Ustaz. Kalau kita kat Kelantan dia panggil hero tak gaduh. Hero tak gaduh. memang saya agak tertarik lah tadi dengan pendekatan-pendekatan yang dikongsikan tadi. Yang lebih lagi itulah pun saya nak bertanya juga tentang perjalanan ke Singapura tu kan, maknanya dari segi pendekatan teknik strateginya kan untuk membawa budak-budak ni, itulah salah satu daripada kaedah kita lah untuk Salah satu strategi meningkatkan saya lah. semangat Membeli untuk jiwa pelajar lah. Membeli jiwa pelajar. so ada soalan lagi ke daripada sahabat-sahabat kita? Mungkin kita ada lagi 10 minit untuk kita perkongsian. Mungkin ada aspek-aspek lain lagi yang mungkin Puan Sharifah boleh kongsikan kepada kita, pandangan, cadangan-cadangan untuk peningkatan. Okey, mungkin tadi saya tak sempat nak cerita kenapa saya pilih Singapura tu Ustaz ya. Ya, ya. Kenapa saya pilih pelajar-pelajar saya dibawa ke Industri Studio ya. Sebab kita sekarang kita galak STEM ya, di mana-mana kita boleh cakap pasal STEM kan. Jadi bila di Industri Studio tu, teknologi tu memang berasaskan STEM. Jadi bila pelajar kita ke sana tu dia boleh apply lah, terutama dalam subjek fizik ya. Bagaimana kaedah-kaedah fizik tu dicipta untuk macam permainan ya, macam robot-robot tu. Dan balik tu mereka cuba apply balik. Apa yang mereka belajar tu, apa yang mereka dapat saksikan di Industri Studio. Jadi kadang-kadang apa yang kita buat tu, kita kena relate dengan subjek-subjek dan proses pembelajaran mereka. Ya, kita pilih tempat tu kena bersesuaian.
Kenapa kita pilih tempat tersebut? Bukan kata kita, kos nak pergi Singapura, tak ada. Saya pilih Universal Studio tu saya kata sesuai dengan era STEM sekarang. Anak-anak kena lihat kehebatan teknologi di Universal Studio Singapura tu. Macam mana pendekatan STEM ya? Mereka telah apply, telah menjadikan Universal Studio itu sebagai salah satu tarikan lah untuk pelancong-pelancong di Asia Tenggara. So satu lagi yang mungkin kita boleh kongsikan juga ni satu aspek apa bentuk pengiktirafan. Mungkin selain daripada ialah dia bawa lawatan ke Singapura tadi pun memang sebahagian daripada bentuk pengiktirafan juga lah kan. Kerana ini ada antara pelajar terbaik 30 tadi kan. Super 30 tadi kan. So mungkin Ya, ada super bentuk-bentuk tertib. pengiktirafan lain lagi yang digunakan di sana untuk menarik. Terutamanya macam contohnya pengalaman saya di sekolah ya sebelum saya duduk di Semakal dulu saya memang pernah juga berada di sekolah yang apa pencapaiannya agak rendah lah. Tapi alhamdulillah kita berjaya lonjakkan sekolah tu. Maknanya untuk memberi motivasi pelajar-pelajar yang di kelompok yang di bawah ni sebagai bentuk pengiktirafan kepada mereka. Mungkin ada yang boleh dikongsikan sikit. Memang kita dah buat. Kalau tadi saya ada paparkan slide, Ya. pelajar-pelajar ramai bersama-sama saya tu. Antaranya untuk pelajar Super 30 yang baru kita buat minggu lepas, kita panggil Super 40 dah, bukan Super 30. Kita letakkan satu batch yang kita panggil Shiny of Germs. Dan mereka pakai satu pengiktirafan ya. Dan kepada pelajar-pelajar Infinite 30 yang memang menampakkan peningkatan, kita bagi pengiktirafan dalam majlis perhimpunan. Kita bagi pen ya, tak silap saya. Itu dah lama kita bagi, masa saya rasa dalam 2 bulan lepas. Ya. Biar mereka merasai bahawa mereka ni dihargai. Dan satu juga saya rasa boleh dikongsi, masa konsultasi selepas peperiksaan pertengahan tahun ni, kita buat macam bai'ah parents dengan pelajar ya. Di mana tadi pun button tadi, badge tadi pun kita minta parents sematkan di dada anak-anak. Masa tu saya buat masa program konsultasi selepas terakhir. Pada parent mereka letakkan di dada iktirafan. Macam aku janjilah bahawa mereka telah diiktiraf sebagai permata yang bernilai di ZS ni. Dan sebelum tu kami buat pada pertengahan tahun, kita minta ya parents sendiri meletakkan kepala di hubung anak-anak mereka, berjanji bahawa mereka akan menjadi pelajar terbaik ataupun pelajar straight A's. Jadi itu saya buat masa peperiksaan tengah tahun ya. Bila trial baru ni, parent sematkan badge atau button di dada mereka lah yang kita namakan gem of shine apa gem of shiny kan, shiny of gems, permata yang bersinar-sinar. Setakat itulah. Dan pengiktirafan sebenarnya nanti Rizal SPM lah Ustaz. InsyaAllah, insyaAllah. Kita doakan semoga mencapai hasrat berapa tadi? 2.75 insyaAllah. Amin. 2.75 ya. Ya, insyaAllah. Amin. Mungkin persoalan terakhir kot sebelum kita tamatkan perkongsian pada petang habis kita jam 4 insyaAllah. Mungkin memang sepanjang melaksanakan program ini dan sebenarnya mungkin bukan di SMK Zainab sahaja, mungkin di mana-mana sekolah sekalipun. Dalam melaksanakan satu program seumpama ini mesti ada cabaran-cabaran kan. Cabaran-cabaran dalam melaksanakan program ini, dan ini kita tak nafikan lah. Sama ada dalam bentuk kekangan-kekangan keuangan ke ataupun dari segi komitmen guru sebagai ataupun pelajar sendiri. Mungkin ada sedikit cabaran lah mungkin yang akan mengganggu perjalanan pelaksanaan program. So dan bagaimana mungkin pihak pengurusan tu menghadapi cabaran tu insyaAllah. Kalau tak ada, relax lah kan. Kalau tak ada cabaran, bukan pengetua lah Ustaz. Biasalah cabaran tu Ustaz. Ya? Macam ni lah. Dia cabaran ni berbeza lah. Saya berada di sekolah sebelum ni cabaran macam ni, disiplin macam ni. Tapi insyaAllah setakat ni semua cabaran tu saya boleh atasi lah. Dengan perbincangan dengan pentadbir, dengan guru-guru, peranan ibu bapa, ya, peranan PIBG. Cumanya mungkin berbeza ya. Bila kita berada di sekolah, pendekatan yang kita bawa di sekolah pun kita tak boleh laksanakan di sini. Di sini saya lebih kepada
Apa-apa program kami buat, especially yang lepas pada waktu pembelajaran, kita tidak jadikan sebagai program wajib. Maknanya anak-anak rasa nak join, join. Tak nak join, tak. Begitu juga yang kita buat berapa siri camp, kita tak jadikan program wajib. Kita lebih kepada lebih terbuka. Supaya anak-anak tidak rasa tertekan, ya, tidak rasa bahawa mereka ni dipaksa. Tapi alhamdulillah lah. Setakat ni apa-apa semua program yang kita buat tu kita dapat laksanakan dengan jayanya. Dan Maksudnya cabaran-cabaran saya rasa dari peringkat ibu bapa pun maksudnya alhamdulillah dari segi sokongan penuh daripada ibu bapa lah. Maksudnya tak adalah apa kadang-kadang bukan apa cabaran daripada ibu bapa ni bukan kerana ibu bapa ni terlalu menjadi kupon pendesak kepada sekolah, tapi kadang-kadang terlalu excited ibu bapa ni dengan kecemerlangan anak-anak tu, kadang-kadang dia jadi semacam melaksanakan satu tindakan yang kadang-kadang kita rasa satu cabaran juga kepada kita untuk dilaksanakan kan, memanglah kadang-kadang kerana Ustaz. excited. Saya buat tak reti macam tu dia Ustaz. Ada cabaran sebab tak reti gitu. Bagi saya memang Ustaz ni macam nak kenakan saya je tanya soalan ni Ustaz ni. Memang ada cabaran. Especially sekolah kita ni parent hebat kan. Tapi bila kita sudah tunjukkan hasil kan. Ya, betul, Especially betul. result trial kita bawa ni, bagi saya tak ada isu lah. Mana parent akan beri sokongan sepenuhnya lah. Yang pentingnya hasil lah. Betul. Bila kita tunjukkan hasil, insyaAllah apa program yang kita buat, insyaAllah akan dapat sokongan daripada ibu bapa. Ya, saya setuju. Ialah sebenarnya peranan pentadbir itu penting untuk meyakinkan ibu bapa bahawa kita telah ada perancangan dan ada pengurusan dan pelaksanaan kita, dan kita telah buktikan hasilnya daripada pencapaian kita semasa. Jadi dengan cara itu ibu bapa akan sentiasa bersedialah untuk menyokong dan mendukung apa sahaja program yang kita laksanakan di sekolah kita. So itulah untuk sama-sama para sahabat-sahabat pengetua dan guru besar kita di luar sana mungkin dapat kita kongsikan bersamalah peranan pentadbir itu penting untuk memberi keyakinan kepada ibu bapa. Kadang-kadang itulah di antara cabaran besar setengah sekolah dalam melaksanakan program masing-masing kan. So saya rasa kita dah sampai kepada penghujung siaran kita pada petang ini, dan kita harap apa yang dihasratkan oleh puan pengetua kita untuk mencapai 2.75 insya-Allah dimakbulkan oleh Allah SWT, dan saya yakin percaya berdasarkan perancangan yang telah dibentangkan dan dikerja buat yang telah dilaksanakan sepanjang beberapa bulan ini daripada Mac sehingga Disember ini, hingga Disember lah sekarang sekarang. insya-Allah akan dapat dicapai sebagai niscaya. So sekali lagi pihak sekolah merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Sharifah Sharifah Nur Arinawati atas perkongsian pada petang ini, dan semoga apa yang dikongsikan dengan kita pada petang ini dapat dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat pengetua dan guru besar kita untuk dibawa bersama, dan mungkin selepas ini akan mencetuskan idea-idea baru ataupun membugarkan lagi idea yang telah dikongsikan oleh Puan Sharifah sebentar tadi untuk dilaksanakan di sekolah masing-masing. So sekali lagi pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih atas perkongsian pada petang ini, dan terima kasih juga kepada Dr. Ehsan Ismail atas peluang yang diberikan kepada kami sebagai pembentang dan juga moderator pada petang ini, juga pada sahabat-sahabat pengetua dan guru besar yang berkesempatan untuk bersama-sama kita pada petang yang berbahagia ini. Apa yang baik itu adalah ilham daripada Allah SWT. Salah dan silap itu adalah kelemahan kita sebagai manusia biasa. Kita tangguhkan program CDL hands-on online session PGB siri 22 ini dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi dalam siri ke-23 insya-Allah pada minggu depan bersama pembentang CDL online lain dan juga bersama moderator yang lain pula insya-Allah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Sharifah. Okey, sama-sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi. Assalam. Dan saya kembalikan kepada Urus dia untuk sesi seterusnya. Terima kasih.
Okey, sebelum kita melabuhkan tirai, mungkin kita boleh ambil gambar dulu. Okay, para peserta boleh onkan kamera. Okey, saya ambil muka surat pertama. Okey, semua senyum. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Freestyle. Satu, dua, tiga. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi.